Okay guys, sebelum kita mulakan kita punya perjalanan esok, hari ni aku nak pergi tukar aku punya dashcam dulu. Aku bukannya tak ada dashcam lagi tau, aku dah ada aku punya dashcam. Tapi aku nak tukar kepada dashcam yang baru daripada 70 mile. Yang ni dashcam lama aku. Dia agak macam, dia okay, dia ada screen and dia ada depan dan belakang dia punya dashcam ni. Tapi dari segi dia punya kualiti tu aku tak berapa nak puas hati sangat. Macam nak tengok dia dekat dia punya apps ke apa ke, memang ada masalah. Okay guys, so semalam aku dah tukar. Ni dia dashcam daripada 70 mile. Nama dia 70 mile Dashcam Pro Plus Rear Camera Set, ataupun lebih dikenali sebagai 70 mile A500S. Dia lagi kecil kalau nak dibandingkan dengan yang sebelum ni. Kalau aku nak drive dia macam mengganggu, tapi yang ni okey je. And plus dia ada dua kamera guys, satu dekat depan and satu dekat belakang sana. Untuk kamera dekat bahagian depan ni, dia punya resolution which is 1944 ataupun 2.7K. Dia punya resolution 2 kali ganda lagi okey daripada 1080p. And sensor yang dia guna kat sini which is dia menggunakan sensor Sony guys, Sony IMX335. And dari segi dia punya kelebihan lainnya, dia boleh kawal dengan menggunakan dia punya application sendiri which is 70 my apps tu. So aku boleh tengok footage yang aku dah record yang ada kat sini dekat aku punya smartphone je. Memory card yang dia boleh support which is antara 32GB and 64GB. 64 tu maksimum lah, tapi aku recommend untuk ambil yang 64GB punya sebabnya dia boleh lagi lama untuk korang record. And dia ada juga loop recording guys. Tak perlu risau kalau memory card ni dah penuh, dia akan padam footage yang lama and dia akan gantikan dengan footage yang baru. So kau tak perlu risau kalau ada masalah memory card tak cukup ke, dia memang akan loop recording. And dia ada 24/7 monitoring juga, ataupun 24/7 recording. Dia boleh record juga time korang parking, tapi korang kena sediakan ataupun kena beli sekali dengan dia punya hardware kit. So semalam aku pergi dekat bengkel tu kan untuk install dia punya hardware kit tu lah. Dia punya hardware kit ni boleh record 24 jam and dia ada time lapse juga. And dari segi malam kan, malam dia punya dynamic range memang okey. Dia punya HDR, dia boleh nampak terang sebab dia menggunakan aperture 1.8. So dia punya angle tu sangat cakap wide lah, which is 140 degree. And dekat sini dia ada sekali dengan GPS guys. Dia ada built-in GPS. Maksudnya kalau ada berlaku accident ke apa ke kan, dia akan ada dekat skrin tu, dia dah tulis dah koordinat korang, lepas tu masa, lepas tu speed korang pun dia ada tulis. Kalau korang buat laju ke, dia ada tulis kat situ speed korang. So kalau korang nak buat report polis ke apa ke, senang lah. Korang dah ada bukti, yang semua dah ada bukti kelajuan, bukti dekat mana lokasi cakap accident tu, and semua dah cukup dah kat situ guys. And the last one untuk membantu korang drive kan, dia ada sistem ADAS ataupun ADAS. Kalau korang macam tertukar lane ke kan, dia akan bagi tahu kat korang, dia akan inform kat korang yang macam okey korang dah tukar lane, ataupun dia akan inform kat korang yang kalau kereta depan terlampau dekat sangat, dia akan inform juga dekat korang. Dia akan inform just dari segi dia punya voice je lah. Itu je kalau kot. Aku tak nak cakap banyak, jom kita ke Melaka. Let's go. Okay guys, dah sampai. And actually trip kali ni dia tak happy sikit sebabnya Farisha tak sihat guys. Farisha dia ada allergy, tak tahu alahan apa. Dia sakit perut, dia muntah semalam, dia muntah. Lepas tu hari ni naik, tak tahu lah apa benda macam ruam tu. Hopefully hari ni Farisha tak cerit-berit lah. Sebab semalam dia cerit-berit, dia muntah. Sebabnya hari ni kita nak pergi jalan-jalan dekat Melaka. Cuaca pun okey, kita dah sampai dekat hotel kita orang ni. Ni dia hotel kita orang, Raksak. Apa-apa je lah. Tapi tak tahu kat mana dia punya parking, takkan kat sini je kan. Tapi kita pergi check in dulu, okey? Wah, ni dia punya hotel. Dia punya lift. Lift kecil je guys, tapi okey lah. Dekat satu je. Dia tengok dia punya bilik macam mana. Kita ambil yang garden view. Garden view yang dia ni kau. Ni kan yang garden dia. Nantilah kita tengok. Bilik nombor 108. Wow.
So kita buat short room tour sikit. Belah kiri ni dia ada toilet. Oh, hotel. Sorry lah. Belah kiri ni dia ada dia punya toilet. Aku dah masuk dah. Ni tempat shower. Ada cermin. Dia tak ada toilet, dia macam ni je. Lepas tu kat sini ada sink, ada pantry kecil macam ni je, ada katil, ada view. Inilah garden view yang aku cakap tu. Garden macam ni je dia punya garden. Dia memang konsep open konsep macam ni. So dia guna blind je. Dia tak ada langsir, dia guna blind je. Atas ada TV. Lepas tu kat bawah ni ada buaian. Lepas tu ada tu. Lepas tu ada jacuzzi. Mana jacuzzi? Oh, sini air dia. Oh, dia keluar air kat situ. Ni tutup. Oh, ni buka. Ini apa? Tak tahulah, kita tak pernah ada. Nantilah kita figure out. Kenapa? Ni bukan towel lah, ni lap kaki. Pandai cepat sangat judge. Ni lap kaki. Lepas berendam, macam badak berendam, kita naik kat sini, lap kaki kat sini. Ada peti ais. Aku nak beli peti ais ni lah kat rumah, kat bilik aku. Kat sini. So ni je. Kita tak mewah-mewah pun vacation untuk kali ni. RM300. Okey, tu bukan RM1,000 lebih. Tapi betul lah, kita datang sini pun bukannya kita nak duduk dalam bilik. Kita nak pergi keluar. So jom kita pergi keluar sekarang. Walaupun sekarang ni nampak macam panas je kan, tapi nanti kita nak berjalan dulu. Sebab Melaka ni tempat bersejarah. Tempat bersejarah aku juga. Tak ada apa. Let's go. So aku dah tahu dah kat mana nak jalan apa semua. Sebab yang ni dekat je, dekat Dataran Pahlawan. Kat sana Hatton, nampak Hatton kat sana. Ada Hatton kat sana. So dekat je. Nak jalan dekat mall apa tu, Mahkota Parade ke, Dataran Pahlawan ke, semua ada kat situ. Kita pergi makan dulu. Kita pergi makan jauh-jauh. Lepas tu balik nanti baru kita jalan dekat-dekat sini. Lepas tu kita jalan kaki balik hotel. Jomlah. Guys, apa yang dirancang tak menjadi guys. Tengok tayar aku pancit. Tak tahulah sejak bila dah pancit ni. Kalau belah sini okey lagi, tapi belah sana dia dah macam dah lepeh sangat dah. Nampak? Dah lepeh sangat. So kalau pancit tengah-tengah highway tak tahu nak buat apa kan. Kat sini aku ada satu device yang boleh selamatkan korang. Selamatkan keadaan yang macam sekarang ni, which is daripada 70 mile juga. Yang ni pump untuk tayar korang. Dia cakap kat sini air compressor light, and this is the device guys. So cara dia senang je guys. Kau buka je ni, dia dah sediakan semua kat sini. So kita tarik, kita buka dia punya wire ni. So dekat belakang ni kau boleh tengok ada juga dia bagi yang ni. Yang ni untuk korang letak dekat dalam kereta korang tu, untuk aktifkan this pump. And dekat sini bukan just untuk kereta je, untuk motor pun boleh, untuk basikal boleh, untuk bola pun boleh juga. Kat sini dia dah ada bagi dah dia punya device. Yang ni untuk bola guys. Untuk bola ke, untuk basikal ke, semua dah ada dekat sini. So sekarang ni kita kena aktifkan dulu. Kita kena sambung dekat dalam kereta tu. Okay, cucuk dekat sini. Dia dah on guys. So dekat sini untuk tekanan udara dia ada PSI. Dia ada PSI, lepas tu dia ada KPA, and then dia ada bar. So mana satu kau nak pilih, it's up to you. Okay, kat sini dia dah tulis 350 KPA ataupun 51 PSI. Okay, kita ambil yang KPA. Kita tekan je button R ni, KPA. Okay, yang ni dia dah set dah pada KPA. Okay, so ni yang tayar aku maksimum 350 KPA. So aku tak nak letak maksimum sangat. Kita let's say letak 300 lah, maybe 315. Screwkan dia. Okay, sekarang ni dia dah tulis dah kat sini tayar aku 55 KPA, which is sangat-sangat banyak hilang dia punya angin. And kita tekan button ni, and dia akan pump lah aku punya tayar ni. Okay, so sekarang ni aku rasa dah okey dah kot. Kalau lebih sangat pun tak okey juga nanti kalau aku nak drive. So sekarang ni dia punya udara ataupun angin yang ada kat tayar aku ni, sekarang kita tengok okay, dia akan tulis kat sini 225 KPA. Kalau macam tadi 55 je kan. So sekarang ni dah okey dah. Untuk mengelakkan benda tu terjadi kan, macam tayar aku tadi pancit kan, kita tak tahu bila dia nak pancit kan, sebabnya kita tak ada guide nak tahu macam mana tayar kita okey ke tak kan. So 70 mile ada lagi satu produk yang kau boleh guide korang punya tayar, air pressure monitoring system. Kau letak je dekat korang punya tayar, and dia akan tahu bacaan angin tayar korang. So kat dalam dia akan ada ni, dia punya bacaan. Ni untuk korang letak dekat tayar, dekat penutup tayar korang tu. So contoh kita ambil yang LR kan. LR tu which is left rear. So tayar belah kiri bahagian belakang. Kalau macam RR ni tayar bahagian
right belah belakang juga. Actually benda ni kan dia ada bateri guys. Aku tunjuk dulu kat korang sebab nanti aku dah pasang, nanti dah tak boleh nak tunjuk kat korang. Ambil buka benda ni. Kita cuba untuk buka, aku nak tunjuk kat korang dia punya bateri. Masukkan macam ni, letak macam ni, and kita buka dia. Okay, kita pulas. Okay, actually dia ada bateri guys. Nampak benda macam ni je kan, tapi dia ada bateri. Ni dia punya bateri. So bateri ni kalau dia dah habis bateri, kau dah pakai bertahun-tahun, kau tukarlah dia punya bateri ni. Sama macam bateri jam je ni. So masukkan dia balik, ketatkan guna dia punya alat ni. Kau kena pasang ni dulu, skru yang warna gold ni. Okay, masukkan kat sini. And then yang ni tayar belah kanan bahagian depan kan. So kita ambil yang RF, which is yang right front. Okay, dia akan bunyi tapi kita kena cepat so that angin tak keluar nanti. Kita ambil dia punya yang ni and kita ketatkan dia. Alright, so sekarang dia dah ketat. Kita pasang pada keempat-empat tayar. And this one dia punya receiver guys. Dia ada bacaan tau. Tayar bahagian kiri depan aku 2.9 and yang belakang 2.1, 2.2. Yang ni okey. Anda kata kalau dia punya air pressure dia kurang, dia akan bunyi tau. Device ni akan berbunyi, dia akan beeping lah. Dia akan beep, dia akan bunyi macam tu. Okay, dia ada macam matahari kan. Ni dia punya matahari, maksudnya dia charge dengan solar lah. Anda kata kalau macam aku tutup kan. Okay, let's say tutup dulu. Nanti dia akan padam gambar matahari tu. Okay, nampak? Dia padam gambar matahari tu. Maksudnya bateri ni pun dia tak gerak sebabnya dia tak ada solar. So kalau aku buka balik, dia akan ada solar tu. So kau tak perlu risau nak kena cucuk USB cable ke apa ke. Just boleh buat macam tu je. So memang senang. And guys, benda ni kan dia boleh connect dengan dia punya 70My apps juga. So yang ni kita nak pergi dekat dia punya apps, which is 70My. Aku nak connect dia punya device ni pula. So kat sini kita tekan plus button ni kat atas ni. Okay, kita tekan kat sini, yang bawah ni dia ada tire pressure monitor. Just tekan je and then dia akan cari dia punya Bluetooth lah. Dia punya Bluetooth untuk device ni. Okay, sekarang ni dah ada. Kita bindkan dia. Sekarang aku boleh monitor terus tire aku ada banyak mana apa semua. Dia punya angin ni, dia punya bar. Yang ni 2.9. Sama je yang dia tunjuk kat sini. Cumanya kalau korang nak tengok dekat apps dia, lagi senang lah dia macam ni. So memang senang guys produk daripada 70My ni. Jomlah kita sambung makan. Jom. Datang Melaka ingat makanlah kuih keria ke, asam pedas ke. Makan wong Solo. Kenapa makan wong Solo? Lapar sangat. Sebabnya lalang dekat dengan dataran pahlawan apa semua ni. So nanti kita jalan-jalan je terus kat situ. And kita plan nak pergi Eva Mosa. Tengoklah kalau sempat, kalau Farisha sihat, kita pergi Eva Mosa. Hey guys, dah sampai dekat Eva Mosa sekarang ni. Ada ke bawah ni pergi yang mendaki. Tu kita nak mendaki sampai kat atas sana. Kelebihan kalau korang datang hari biasa kan, dia takkan ada ramai orang macam ni. Sebab hari ni hari Isnin. Betul, Isnin, yes. Hari Isnin memang tak ada orang macam ni. Nice. Biasanya dulu, tahu tak dulu kalau I datang kat sini hari apa? Hari cuti je, Sabtu Ahad ada atas sini. Ada atas seorang lah. I kan single dulu. So ni Eva Mosa guys. Kalau kau tengok kat situ dia ada tekstur-tekstur, lukisan-lukisan kat situ. So korang mesti tanya kan, kenapa nama Melaka kan? Berasal daripada pokok Melaka ni. Ya ke? Betul lah. Ni pokok Melaka. Ni dia pokok dia. Tak sampai separuh pun actually dah penat dah. Sakit perut? Tak makan pedas dah. Dulu aku seorang yang penggemar pedas Sekarang tak boleh makan. Baru naik sikit. Aku dari tadi sedawa. Sedawa pula. Sedu. Sebab I kejar masa ni. So kat situ ada sikit je dia punya kubur-kubur. Kat sana ada banyak lagi, nampak? Kubur Belanda kat dalam sana. Tak ada siapa nak pergi tengok. So tu je dekat kota Eva Mosa. Kenapa nama dia kota Eva Mosa? Tak tahu lah. Tapi Eva Mosa yang mandi-mandi tu ya Eva Mosa apa ya? Oh, yang resort tu. Tak tahulah. Tapi tu je lah untuk dekat sini. Kita nak pergi ambil minum air coconut shake. Kita nak pergi Klebang. Nak tengok dia punya pantai and kita nak minum coconut shake. So malam ni kita pergi Jongkong.
Malam kita pergi Jonker tapi tak tahu ada dia buka ke tak. Sebab Jonker dia ada hari-hari tertentu dia buka. Aku nak pergi Jonker. Ya. Yeah. So Okay, nanti kita tengoklah malam nanti. Bye. Buka ke tak Jonker. Kalau tak buka memang tak ada nasib lah kita datang. Sebab kita datang satu hari ni je. Sekarang dah beli coconut shake Farisha dekat ni. Ni tempat yang Cuba murah tu. aku tak ada cash sebenarnya. Nasib baik dah RM4 lebih je. So kita nak pergi dekat Pantai Klebang pula guys. Sekarang dah sampai dekat Pantai Klebang. Tapi kenapa jadi sini? Kenapa guys? Lama tak datang sini. Tengok dah jadi sini dah. Air surut lah. Aku tak tahu lah air surut ke apa ke. Tapi jadi sini dah. Tapi belah sana okey kot. Sama je belah sana pun. Dia macam dah bahagikan. Dia macam dah tambak dah kat sini. Tak lah, aku pun ingat lupa dah. So plannya nak pergi dekat mana? Kat sana kot? Ke kat sana? Yang museum kapal selam tu. Tapi sekarang ni dah lewat dah. Kita akan pergi esok lah. So disebabkan Farisha tak berapa nak sihat, macam aku cakap tadi, kita tak short sikit. Kita nak pergi vacation, short vacation untuk video kali ni. Sikit balik sikit. Okay, jomlah balik. Kita sambung malam nanti pula. So malam ni guys, kita orang jalan je daripada kat hotel tadi. Lupa nak buat vlog. Sekarang dah sampai dekat Jonker dah. Tapi aku rasa Farisha cakap Jonker tutup. Sebab hari ni hari Isnin. Kenapa kita tak tidur Hard Rock lah? Tu? Oh, kafe. Ha? Hala, duduk aku. Bila makan? Baik. Oh, kenyangnya. Banyaknya makan. Pasal dia orang tegur. Siap balik makan mereka. Oh, 3 orang tegur. Kira 3 orang. Sikit tu sebab tu boleh kira. Kalau ramai tak boleh terkira. So lepas ni kita pergi balik lah. Sebab Balik? tak ada aktiviti yang menarik. Kita pilih tarikh yang hari yang salah lah. Jadi vlog jadi tak happening. Jadi tengok lah. Apa yang ada vlog. Badan Melaka pun jadi macam Sebab PKP lama sangat. Esok lah, esok kita nak pergi mana? Esok beli kuih kering antarabangsa. Tak pergi jalan, aku kira beli kat tu. Dia cakap nak pergi museum pun benda dah. Oh, museum kapal selam. Lepas tu situ je lah. Itu je lah. Itu je. Okay. Apa yang nama? Nak bawa air pergi mana? Okay guys, hari ni kita orang dah nak check out satu hari je. Lepas tu kita nak pergi breakfast dulu. Tapi Farisha dia bukan orang breakfast. Dia tak breakfast. Tapi aku kena breakfast. So nanti aku sakit perut. Aku nak kena breakfast dekat tempat semalam juga. Sebab aku suka tempat semalam. Yang tempat kita beli coconut shake tu. Sebab dulu aku selalu makan kat situ. Dia ada banyak kuih. Ha? So dekat situ dia ada banyak kuih. Aku memang makan kuih-kuih je. So kita pergi kat sana, kita breakfast dulu. Lepas tu kita pergi museum kapal selam. Lepas tu last kita pergi dekat The Shore. And sebelum balik tu kita beli kuih keria guys. Sebabnya aku suka manis-manis kan. Kat sini ada kolam guys. Tapi kita orang tak mandi. Sebabnya tak ada mood dah. Tu tak ada mood dah. Tu bilik kita orang. Berenang. Siapa nak datang dengan family, anak-anak tu okey lah. Kita makan alas perut dulu sebab nanti aku nak makan keria. Dan Farisha macam biasalah, dia tak sihat, sakit perut. Tengok, pegang ubat lagi. Okey, ni dia kapal selam guys. Besar tak? Boleh masuk kat sana. Dia besar and panjang. Tengok. Daripada ujung sana sampai ujung sana. And kita boleh masuk. Kita akan jalan sampai keluar ikut sana nanti. Jom kita tengok. Oi, sikit nak kena lampu. Ada orang lah. Ada orang. Ha? Bau minyak. Tak boleh. Kenapa tak nak masuk? Farisha bau minyak. Adakah ini satu petanda? Memang bau minyak guys dalam ni. Kita masuk lah. Tutup dia, Farisha duduk kat situ. Nampak dia punya alat-alat apa semua. So benda ni pun semua aku tak tahu apa. Ada pintu dia. So ni tempat dia buat kerja pun semua sempit guys. Serius sempit. Nampak ada orang.
Bilik apa kecil je. Serius, sebuah bilik dia kecil-kecil. So kau bayangkan macam mana orang kerja dekat kapal selam. Ni bilik tidur dia guys. Bilik tidur pegawai. So bilik tidur dia serius kecil je. Macam ni je. Ni dia punya toilet. Ke dapur ke apa entah ni. Ni tempat makan kot ni. Tempat meeting. Memang kecil-kecil je guys semua. Kau tengok. Paras kepala aku. Bilik tidur lagi. Ni pun bilik tidur lagi. Tapi yang ni yang kru punya. Dia tidur ramai-ramai. Tapi tak boleh nak masuk guys. Oh kat sana dia punya almari. Nampak. Memang sempit guys, kau bayangkan. Seorang tidur kat situ. Yang tidur kat atas okey lah. Yang tidur kat bawah ni memang sempit. Yang kat situ pun sempit. Ya Allah, macam mana dia boleh tidur. Kat sini dia punya dapur. Sekarang ni dia punya dapur guys. Ni toilet dia. Yes. This is the toilet. Tempat shower dia kat situ. Mandi macam ni je. Ni tempat jamban. Yes. And this is the bilik enjin. Oh, terkejut bro. Bilik enjin guys. And boleh naik lagi kat atas sana tapi dia tutup. Okay. Tapi naik kat atas sana. Maybe ni tempat untuk tinjau dia yang dekat atas tu kot. Ni maybe dia punya pilot kot. Tempat untuk nak check everything. Nak bawa kapal ni kan. And this is the bilik enjin guys. Okay. So ni bilik enjin dia lah. Okay. Tak boleh masuk. Kat dalam sana semua enjin-enjin guys. Aku tak tahu macam mana orang boleh kerja kat kapal selam ni sebab memang sempit guys. So you should appreciate them guys. Let's go. Tu je. Nanti Farisha tunggu lama pula nanti. Tunggu kat sini dah macam mak-mak dah. Jom. Tak ada masuk minyak kuat. Minyak. Susah nampak. Dia tak masuk lagi kat dalam tu. Lagi sempit tu. Sempit sangat. Apalah malang sangat datang Melaka ni. Semua tutup. Nak beli kuih keria. Kuih keria tutup. Sekarang pukul 12 Kuih keria tutup. Buka pukul berapa? Tak tahu lah, sekarang dah pukul 12 dah. Tak buka-buka lagi. 3 cawangan kedai kuih keria antarabangsa Lembongan yang aku pergi, semua tutup lagi. Aisyah pun sakit kepala. Ingat nak pergi The Shore guys. Ingat nak pergi The Shore. Tapi The Shore lagilah panas sebab dia rooftop kan. Ya, ibu-ibu mengandung. Biasalah. Hey! Sila ada lagi ni kita nak selit dalam kita punya vlog ni, which is sponsor untuk video kali ni 70 Mile. Tapi disebabkan kita tak pergi The Shore, kita buat dekat sini je lah. Aku nak beritahu kat korang pasal car jumper. Dia nampak macam power bank kan. Actually yes, dia adalah power bank. Once kau buka, dia akan datang sekali dengan dia punya case ni. Buka, dia ada dia punya jump starter ni. Dia datang dengan sekali dengan dia punya power bank. So power bank ni bukan power bank biasa. Power bank ni dia boleh charge korang punya bateri kereta. Masukkan dekat sini. Okay, once masukkan dekat sini, dia akan menyala guys. Power bank ni akan menyala. Disebabkan bateri kereta aku okey lagi, aku tunjuk cara je kat korang macam mana nak operate benda ni. Okay, let's say bateri korang kong kan, bateri mati. Kita ambil je ni. And kau tengok kat sini, dia ada negatif and positif kat sini. Yang hitam ni negatif and yang warna merah ni positif. Ni positif and this one negatif. Okay, positif and negatif. Dan kau cucuk je dia punya power bank ni. Okay, dah. Dan sekarang ni dia dah charge dah. Dia dah charge dah aku punya bateri and aku boleh start aku punya kereta. So sekarang ni kalau aku hidupkan aku punya enjin pun aku rasa tak ada masalah sebab punya bateri aku okey lagi. So in case kalau korang ada masalah bateri kan, bateri kereta korang kong ke, kau boleh pakailah benda ni untuk jumper ataupun untuk hidupkan korang punya bateri kereta ni. Okay, actually power bank ni dia ada dua jenis guys. Yang ni yang biasa punya and yang satu lagi yang lagi besar sikit lah. So power bank ni untuk bateri kereta yang 4 liter dan ke bawah boleh pakai dah. Yang power bank jenis macam ni. Kalau macam kereta Azia macam aku ni dah boleh pakai dah. Dia ada overcurrent protection, dia ada short circuit protection, and dia ada banyak lagi. Dia ada 8 jenis dia punya security tu. Macam kalau aku charge aku punya phone ni kan, kalau phone aku dah penuh, dia akan stop sendiri charging. Ataupun kau charge power bank ni, dia tak akan overcharge this power bank. Dia akan stop sendiri bila dia punya bateri ni dah penuh. And dia ada juga ni ada torchlight kat sini. Okay, kalau kita tekan lama-lama, dia ada torchlight. Ataupun nak buat SOS punya light pun boleh. Tengah malam ke kan, kau takut orang langgar kereta kau, kalau rosak tepi jalan, kau pasang je ni and dia boleh menyala. And guys, dia ada juga ni, dia ada untuk power bank untuk kau nak charge device-device yang lain juga. So bukan just untuk kereta je, tapi untuk daily use korang lah. So ni je lah, tak ada tempat menarik pun. Ada tempat menarik tu, tapi tempat menarik tu tutup. Keria. Nak keria, cepat ngidam ni. Terbalik lah, kita tengok Oci. Keria.
Kena tutup. Mana-mana je. Kat mana? Tak tahu. Kena kita cari kat mana-mana je lah. Finally dah jumpa dah kuih Korea. Tapi bukan dekat Melaka guys. Dekat Semenyih kat rumah kita orang je. Asalkan lepas ngidam dah. Tengok. Sedap. Tak. Kalau kat Melaka dia basah-basah lagi sedap. Di mana? Nak. Dah, asalkan lepas ngidam. So sekarang ni kan aku balik-balik je bukan boleh rehat terus. Aku ada meeting guys. Meeting dengan Epidemic Sound. Can you hear me? Good. So nice to meet you. Yeah, I can hear you. You've done some amazing stuff, like with other people in our team. So I'm super excited to do more. Like you said, the winner will get also the GoPro. So we could provide like the Epidemic subscription for a year, and we could give you a sponsorship fee, and then you could decide what kind of tech product that you would want to, a drone or a GoPro or whatever feels like most relevant to give to the so winner. that more people. Exactly. So meeting kali ni bukan meeting yang biasa. 11 ke 10 ribu jugalah. So kalau korang nak tahu meeting apa, korang kena stay tune lah. Coming project aku dengan Epidemic Sound, korang kena stay tune guys. And jangan lupa guys, produk daripada 70 My, beli, link ada dekat description. And kalau kau beli, kau boleh dapat emas guys. Emas muka tu yang eksklusif, yang premium daripada 70 My tu free je dia bagi kat korang semua. So make sure korang beli, dapatkan pada 16 hari bulan ni guys. 16 hari bulan Januari 2021. So tu je lah guys vlog untuk kali ni. Hope korang enjoy this vlog. So to you guys, thank you so much for watching. Thank you so much for stay daripada awal vlog sampai hujung vlog. And see you guys in the next video.